Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Firdaus bin Amran dalam segmen Cuba Buat. Baik, hari ini saya akan berkongsikan dengan satu lagi aplikasi, iaitu Snipping Tools. Untuk makluman kepada semua rakan-rakan dan juga para pengguna di luar sana, kita seringkali menggunakan aplikasi untuk kita capture screen. Biasanya kita gunakan print screen ataupun kita menggunakan aplikasi-aplikasi sandaran yang lain lah. Okey. Namun demikian, sebenarnya pada Windows itu sendiri telah pun ada aplikasi Snipping Tools yang diberikan untuk kita gunakan secara terus pada peranti yang kita adalah. Jadi untuk para pengguna Windows 7 dan ke atas, Windows 7 telah mula menawarkan aplikasi Snipping Tools dan kita boleh menggunakan berbagai fungsi yang disediakan pada aplikasi tersebut. Walau bagaimanapun, hari ini saya kongsikan tentang upgrade ataupun tambah baik daripada aplikasi tersebut, iaitu Snip and Sketch. Untuk kita memulakan aplikasi ini, biasanya kita akan bagi yang baharu ataupun pengguna baharu, kita boleh mencari aplikasi tersebut di dalam kita punya carian window dan kita boleh type lah untuk snip ataupun Snipping Tools dan kita akan jumpa aplikasi tersebut. Untuk Windows 10 dan ke atas, perisian ataupun aplikasi Snip and Sketch telah pun tersedia dan kita boleh klik kepada aplikasi ini untuk kita jana untuk kita mulakan aplikasi tersebut. Baik, antara langkah-langkah mudah ataupun tips-tips yang boleh kita gunakan adalah menggunakan shortcut key untuk kita mengaktifkan aplikasi ini. Shortcut key yang diberikan oleh Windows adalah menekan butang Windows, Shift, seterusnya butang S, dan ini terus akan mengaktifkan aplikasi di paparan ataupun di skrin kita. Okey, seterusnya saya buka kepada kita punya fungsi, fungsi-fungsi yang terdapat di dalam Snip and Sketch. Jadi bila kita buka saja Snip and Sketch, satu paparan Windows akan keluar dan kita boleh untuk start menggunakan ataupun mula menggunakan aplikasi ini, iaitu kita akan capture screen yang kita kehendaki. Antara pilihan yang diberikan iaitu pada pautan awal paparan adalah 3 fungsi asas, iaitu kita boleh snip terus pada kondisi tersebut ataupun kita boleh memilih 2 tetapan masa yang disediakan. Satunya adalah untuk tetapan masa 3 saat dan yang kedua adalah tetapan masa untuk 10 saat. Jadi apa bezanya antara snip segera ataupun dengan tetapan masa? Okey, bezanya adalah apabila kita buat snip segera, skrin atau aplikasi ini akan terus freeze-kan skrin kita dan kita boleh mengambil lah mana-mana layar ataupun paparan yang kita kehendaki. Jadi ini sesuai sekiranya kita telah pun bersedia dengan paparan ataupun gambar yang kita kehendaki untuk kita snip. Bagi pilihan untuk snip dengan tetapan masa pula, okey, antara 3 dan juga 10 saat ini adalah keperluannya melihat kepada persediaan. Sekiranya kita memerlukan satu pautan dan kita mahu gambar yang akan kita ambil itu memenuhi keperluan yang kita kehendaki. Sepertinya kita seperti contohnya adalah kita nak memaparkan pautan kepada kita punya button lah. Jadi kita boleh menetapkan untuk snip dengan tetapan masa. Jadi tetapan masa ini memberikan kita kebolehan, iaitu sebagai contohnya bila kita buat untuk tetapan masa seperti 10 saat, okey. Jadi dalam tempoh 10 saat tadi kita masih ada masa untuk kita bersedia dengan paparan. Sebagai contohnya kita klik ataupun mewujudkan tab baharu untuk kita buka kepada skrin kita tadi dan kemudian barulah paparan ini dibekukan untuk kita capture. Okey, itu antara fungsi asas lah. Apabila kita mula untuk menangkap layar, jadi terdapat 4 pilihan yang diberikan di dalam aplikasi ini. Satunya adalah untuk kita menggunakan rectangular snip. Okey, rectangular snip ni bermaksud kita boleh drag saja. Kita drag saja mana-mana layar yang kita kehendaki dan kita kemudian melepaskan kita punya right click left click tadi tu dan kita dapat kita punya layar, okey, yang kita dah pun drag tadi tu di dalam kawasannya lah. Dan kalau kita melihat kepada beberapa contoh yang lain, seperti contohnya kita gunakan freeform. Okey, freeform ni kalau kita mungkin kita ada tujuan untuk grafik dan sebagainya, ataupun kita memang hendak mengambil sesetengah ataupun sesuatu kawasan saja untuk kita simpan, jadi kita boleh gunakan free. Okey, dan
Untuk snipping tools, sememangnya aplikasi ini akan menggelapkan paparan yang lain selain daripada paparan yang akan kita tangkap sahaja. Untuk contoh yang selain daripada itu, ada di bahagian ini ada window snip, bermaksud kita akan dapat mengambil secara terus paparan di dalam satu window yang kita buka. Sebagai contohnya di dalam kita punya browser, di dalam kita punya slideshow, itu kita boleh capture teruslah. Bermaksud kita ambil melalui kita punya Windows aplikasi itu sahaja. Dan pilihan yang keempat merupakan full screen. Full screen ni adalah normally memang kebiasaannya kita gunakan secara cepatlah. Jadi kita nak tangkap keseluruhan apa yang ada di paparan kita, jadi kita terus menggunakan snaps untuk full screen lah. Jadi dia akan tangkap keseluruhan layar yang ada di paparan ataupun di peranti kita pada ketika itu. So empat-empat ini merupakan fungsi yang available untuk kita gunakan di dalam Snip and Sketch bagi aplikasi inilah. Untuk fungsi-fungsi selainnya adalah kita boleh membuat editing lah sedikit pada kita punya gambar ataupun rujukan yang telah pun kita ambil. Jadi di sini diberikan ada pen, ada pensel, highlighter dan juga pemadam lah. Dan aplikasi tambahannya adalah ruler. Fungsi-fungsi ini saya pasti biasa digunakan. Jadi kita boleh menggunakan pen tadi dengan memilih warna, dan kita boleh membuat note lah di situ. Kita boleh buat note dan apa-apa keperluan untuk kita meletakkan pada kita punya lakaran yang telah pun kita ambil. Seterusnya ada fungsi pensel. Pensel ini tadi ya. Kita boleh buat something lah untuk kita untuk kita sesuaikan dengan kita punya lakaran. Dan kalau kita nak buat kita nak padam semua sekali, kita boleh gunakan eraser lah, sama ada padam salah satu ataupun padam keseluruhan. Baik, dua fungsi tambahan adalah seperti ruler dan juga crop. Ini juga merupakan satu kegunaan yang lazimnya kita guna jugalah. Bagi fungsi pembaris, contohnya kita nak buat satu garisan, dan kita boleh gunakan fungsi pembaris ini untuk buatkan satu garisan lurus. Dan kita boleh rotate mana-mana. Dan kita buat garisan mengikut kepada pembaris yang telah pun kita sesuaikan tadi. Dan sekarang ini adalah untuk kita save ataupun kita nak copy lakaran ini untuk diletakkan kepada aplikasi yang lain lah. Seperti contohnya kita sedang membuat laporan ataupun kita sedang menyediakan slide pembentangan. Bagi Snip and Sketch dia lebih mudah. Just kita boleh klik kepada copy ataupun Ctrl C. Jadi lakaran ini tadi disimpan untuk kita pastekan ataupun kita letakkan di mana-mana aplikasi yang lain lah. Biasanya kalau kita membuat satu rujukan ataupun perbincangan menggunakan WhatsApp, Telegram ataupun kita nak hantar email, jadi kita boleh menggunakan kaedah ini dengan pantas dan juga mudah. Jadi bila kita dah copy, kita masukkan saja di ruangan contohnya di ruangan Telegram ataupun WhatsApp, ataupun kita attach sebagai file untuk kita save sebagai dokumen juga dalam laporan ataupun pembentangan. Jadi kegunaan yang saya katakan tadi ini lebih mudah untuk kita gunakan dalam urusan seharian. Jadi untuk itu sekian saja perkongsian saya pada kali ini, dan kita cuba lagi dalam segmen seterusnya dalam segmen Cuba Buat.